Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana quwwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Malam ini di muka surat 194, 6 baris daripada bawah. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan segala mazhab yang tiada elok itu dengan katanya, seumpama segala mazhab dan hawa nafsu dan fikiran bagi puak musyabbihah dan puak mu'tazilah dan puak jahmiyah dan puak jabariyah dan puak qadariyah dan yang lain daripada mereka itu, kemudian menyatakan ia pengarang akan yang dikendaki dengan yang lain daripada mereka itu yang sesat, iaitu sekalian lagi mereka yang menyalahi akan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dan sekalian mereka yang tetap dalam kesesatan. Sudah terdahulu bahwasanya i'tiqad ahli sunnah wal jamaah iaitu i'tiqad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, dan bermula perkataannya, dan kitalah berlepas diri daripada mereka itu hingga akhir kata. Artinya tiada sangkut paut antara kami dan mereka itu selama mereka itu tiada taubat dan tiada kembali kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah, kerana mereka itu semuanya sesat dari simpulan iman yang betul, dan mereka itu binasa semuanya dengan seksa api neraka. Seperti tersebut pada hadis, bercerai-berai umat ia 73 puak, semuanya isi neraka kecuali ahli sunnah wal jamaah yang telah terdahulu sebutnya, dan perkataannya dengan Allah Ta'ala juga memelihara hingga akhirnya. Artinya tidak ada yang kuasa memelihara kita dari maksiat dan lainnya melainkan Allah Ta'ala juga. La hawla wa la quwwata illa billah. Artinya tiadalah tiada biasa berpaling daripada maksiat Allah Ta'ala, dan tiada kekuatan atau mengerjakan taat bagi Allah Ta'ala melainkan dengan taufik Allah Ta'ala. Taufik makna kekuatan kurniaan Allah. Dan ada pun puak musyabbihah, maka mereka itu sekalian menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk pada sifatnya. Baik, kata pengarang matan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, dia imam-imam mazhab ni jangan kita nampak mazhab Syafi'i. Orang awam bila kata sebut mazhab Syafi'i, itu mazhab fiqh, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, itu mazhab fiqh. Kita mengaji ni kitab tauhid, kitab bab iman, bab akidah. Bila sebut mazhab dalam di sini ialah mazhab tentang akidah. Maka bila sebut akidah, ilmu tauhid, pegangan yang benar hanyalah ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Jangan kait dengan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Itu bicara bab lain, bab fiqh tu. Syarat sah wudu, mandi junub, hukum jual beli, dia ke masalah wakaf, masalah sewa menyewa, hukum-hukum berkait dengan puasa haji, lembu berapa ekor kena zakat. Itu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Itu pengajian fiqh. Kita mengaji ni akidah. Matan ni syarah ni, matan dia itu, teks asal dia itu, induk itu karangan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Dia imam-imam ni, kalau orang tanya kita imam-imam ahli sunnah siapa dia, kita kata ramai. Imam-imam yang bukan maksudnya imam-imam ni maksudnya yang mu'tabar,
Okey. Kalau kata ulama-ulama dunia yang muktabar, imam-imam besar dalam bab akidah, antaranya Imam Abu Ja'far At-Tahawi ni, pengarang kitab ni. Orang panggil dia kitab ini Matan Tahawi. Kerana sebenarnya nama dia. Lagi siapa lagi imam-imam akidah yang terkenal daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah? Kita tak nak yang sesat-sesat. Lagi Imam Hambali. Dalam fiqh dia imam mazhab juga. Okey? Dalam fiqh dia mazhab Hambali. Dia juga seorang imam besar dalam bab akidah. Faham lagi? Imam Hambali juga imam besar dalam bab akidah. Lagi siapa lagi? Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Lagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. So, saya buat 4 contoh imam besar. Ada lagi Imam Ibnu Asakir dan seumpamanya. Okey? Jadi kita belajar dah, akidah yang benar satu saja. Bukan akidah kita, akidah Nabi dan para sahabat. Kita ni jadi benar jika mengikut Nabi dan para sahabat. Gitu je. Jangan kita dakwa kita lah yang benar, ni lah yang sesat. Faham tak lagi? Kita benar ni ada takluk, ada kait. Selama mana kita mengikut apa yang dia ajar oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah pegangannya, kita berpegang demikian, barulah kita ni benar. Kalau atas nama kita je tak benar. Kita buat baju, Haji tu cetak baju, jual t-shirt. Persatuan Ahli Sunnah wal Jamaah Gelong Bila. Mu pakai baju tu jadi tak ahli sunnah? Tak jadi. Baju jadi tau. Faham? Kerana dia pegangan. Belajar pegangan yang benar dan kita pegang pegangan itu. Maka kita dikatakan orang ini ahli sunnah wal jamaah. Sama macam kita belajar fiqh. Fiqh mazhab 4 tadi fiqh. Kita belajar mazhab Syafi'i. Kita pun kunut baca, subuh bacalah kunut. Maka kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita beli buku mazhab Syafi'i, subuh tak baca kunut, kita tak beramal dengan pendapat mazhab Syafi'i. Faham tak lagi? Contoh. Jadi akidah ini kita beriktikad ahli sunnah, maka kitalah ahli sunnah. Tapi kalau kata Syafi'i, mazhab Syafi'i, bukan beriktikad mazhab Syafi'i, kita mengamalkan tak fiqh cara mazhab Syafi'i, maka dikatakan kita ni orang ikut mazhab Syafi'i dalam fiqh. Okey? Dia semua fan ilmu dia ada mazhab dia. Lagi apa lagi mazhab? Mazhab Quran. Awak baca Quran? Awak baca tak Quran? Okey, mazhab apa? Tu persoalan tu saya kena tanya supaya kita muhasabah diri kita. Rupanya aku tak tahu mazhab, aku baca. Jadi boleh ilmu mana ni? Awak baca Quran mazhab apa? Baca tak Quran? Baca. Facebook baca tak? Dua-dua dah baca. Okey, yang Quran mazhab apa? Tu. Okey? Tu pengetahuan. Awak. Mazhab kita Asim. Imam Asim. Dia 7 imam mazhab. 7 qiraat. Okey? Qiraatun mutawatir. Qiraat mutawatir sampai kepada Nabi, 7 imam mazhabnya. Kita ni orang Malaysia banyakkan Asim imam mazhab. Setiap seorang imam ada 2 perawinya. Dalam ilmu bacaan Quran dipanggil perawi. Siapa perawi kita? Hafaz. Okey? Bacaan kita duk baca selama ni hafaz. Faham? Imamnya Asim. Dia ada banyak imam, Ibnu Katsir, Ibnu Amir. Nampak? Ada perawi Qalun, ada Qambul, ada Duri. Jadi kita kalau tanya mazhab apa baca Quran, saya mazhab Asim, Imam Asim. Perawinya Imam Hafaz. Inilah bacaan kami. Okey? Itu contoh. Sebab kita orang awam bila sebut mazhab Syafi'i. Mazhab itu fiqh. Betul tak? Tasawuf kita mazhab mana? Ada yang menyeleweng. Kita mazhab ahli sunnah juga. Apa dia mazhab kita? Siapa imam mazhabnya? Imam mazhab kita dalam tasawuf. Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam-imam sufi tasawuf, tapi mereka
ahli sunnah wal jamaah. Kalau akidahnya ahli sunnah, kalau kitab-kitab hadisnya Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud dan sebagainya. Tak. Nahu, siapa ada mengaji nahu? Takkan tak ada sini orang pandai nahu. Saya tak ada. Saya sebut boleh ya. Nampak? Kita sebut nahu, kita sebut balaghah, dia ingat Ustaz Adhan ada sebut je. Dia ingat kita pandai, dah kita sebut je. Nah, pasal apa dia kata dari mana? Pasal dia tak erti. Faham lagi? Nah, kalau orang yang erti dia tahu kita ni tak ada. Nah. Nahu tu dia ada imam mazhab dia, ada mazhab Syekh Khalil, ada mazhab Imam Sibawai dan seumpamanya. Okey? Jadi kita balik. Kita dengar ada beberapa hadis sebelum ini, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umat aku akan berpecah 73 puluh. Ini bukan bab fiqh berpecah ni. I'tiqad, keyakinan hati. Berpecah 73 golongan. Dalam riwayat yang lain Nabi tak sebut umat kita dulu. Nabi kata umat Yahudi, umat Nabi Musa pecah kepada 71. Satu masuk syurga, 70 masuk neraka. Umat Nabi Isa AS pecah 72 kumpulan. Satu kumpulan masuk syurga, 71 masuk neraka. Umat aku ala salasin wa sab'ina firqah pecah 73 pula. Umat Nabi Musa pecah 71, umat Nabi Isa pecah 72, umat kita Muhammad pecah 73. Sintani wa sab'una finnar, 72 masuk neraka. Maksudnya sesat. Wahid fil jannah, satu saja masuk syurga. Sahabat tak puas hati dengar satu tu. Man wahid fil jannah ya Rasulullah. Siapakah satu itu dalam syurga? Dia tolong tanya, kita dapat manfaat. Nabi jawab dua hadis. Ada lagi hadis yang lain tapi yang terkenal dua riwayat. Riwayat yang pertama, ma ana alaihi wa ashabi, i'tiqad yang aku berpegang atasnya dan sahabat-sahabat aku berjalan atasnya. Hadis yang kedua, al-jamaah. Nampak? Nabi jawab al-jamaah. Jadi dari itulah, dari hadis ni yang terbit, yang selamat hanyalah ahli sunnah, iaitu Nabi dan sahabat, wal jamaah, dan yang ramai sampai ke hari kiamat. Pegangan orang ramai. Nah, jadi di antaranya pegangan-pegangan yang salah. Pegangan-pegangan yang salah ada disebut di dalam kitab-kitab ulama. Bab akidah, mu jangan cari dalam kitab nahu, mu jangan cari dalam kitab fiqh, tak jumpa. Jangan cari dalam kitab sorah, dan cari yang kitab balaghah, tak ada. Dalam kitab usul fiqh tak ada, dalam kitab qawaidul fiqh tak ada, dalam kitab faraid tak ada, dalam kitab falak pun tak ada. Kitab-kitab akidah yang disebut Syiah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Syiah. Antaranya lagi Mu'tazilah, antaranya lagi Qadariyah, lagi Jabariyah, lagi Mujassimah, lagi Musyabbihah, lagi Jahmiyah. Tak berpuluh-puluh kok pelik-pelik. Jadi kata warna yang jadi banyak enggak tak betul. Dah Islam belaka. Tu hak daripada zaman dulu tu. Khawarij termasuk. Nak lain ni duk kata tu gua jadi Khawarij. Faham? Kita tengok kedai orang laku, kedai kita tak laku. Okey? Kita nak buat gua ni tak muri lagi. Kedai dia sup ayam laku, kedai kita sup kau tak laku. Faham lagi? Kedai dia jualan je 30,000 sehari. Kita 300 tak boleh. Kita sakit hati tau. Sakit hati tau. Sakit hati. Nak buat kau ni nak mampu dari. Kita reka cerita. Faham lagi? Nak buat tak? Mandilah kalau lanjang lah macam-macam. Faham lagi? Nak suruh orang tak pergi. Betul tak? Gitu. Jadi tak beruinya orang ikut ulama, dituduh macam-macam ulama, penunggang agama, jual agama. Nampak? Ulama dunia, ulama su. Apa ni? Ada gambar ulama, bawah tu penunggang agama. Betul tak? Jadi orang pun mindset, oh jahat, ulama jahat, ulama jahat. Tak payah pergi dengar. Bila payah pergi dengar belakang, pergi mana? Di konsert. Pacu adang.
Nampak? Ada hikmah? Ada. Sebab Allah nak khabar betul je akhir zaman ni. Nak kejadian-kejadian yang akan berlaku. Nak? Kita mampu lah. Kita nak mampu kawan kita ni tak ada isu. Orang baik, orang jujur pun semua nak mampu je isu. Sakit hati Haji Zul lama nak pegang fungsi. Nak buat warna ni. Wak kita Haji Zul bahan kecil sikit. Beres Betul tak? Orang pun oh gitu nampak tu matang tunggu. Orang. Tidak siasat dah. Mampu Haji Zul. Gitulah. Nak jauhkan, nak mampu ulama, mampukan tutu ustaz, ni penunggang agama, jual agama dan sebagainya. Dia tak boleh pakai ni. Kalau ulama tak boleh pakai, dah mung 40 kali tak boleh pakai lagi. Betul tak? Dia tuduh ulama tak boleh pakai. Dah mung boleh pakai. Kalau ulama tak boleh pakai, mung 40 kali tak boleh pakai. Baca orang gini jangan ra'i. Kalau dia ni pula ada gambar Tok Guru penunggang agama, kita berjawab bawah tu, pokmu penunggang agama. Buh gitu lalu. Kerana mereka ini para munafikin yang bersepahat dengan musuh-musuh Allah harbiyun untuk menenggelamkan cahaya Allah di muka bumi. Okey? Macam-macam pegangan pelik-pelik. Tuan tahu tak betul? Memang tak betul. Kenapa? Kerana Nabi tinggal hak betul dah. Taraktu fikum amraini, aku tinggal padamu dua benda, lan tadillu, kamu tidak akan sesat, mana kamu tak akan masuk dalam 72 kaum tadi. Ma tamassaktum bihima, kalau memegang. Syiah contoh sesat dia. Sayyidina Husain dibunuh di mana? Cucu Nabi. Karbala, kita kasih tak cucu Nabi? Kasih tak? Syiah kasih tak? Kasih nak. Adakah kita kasih kepada cucu Nabi jadi Syiah? Tak. Tapi Syiah ini dia melampau. Siapa ambil tanah negeri Karbala, kalau nak semayang, kena ada tanah tu tempat sujud. Kerana tanah tu dikira tanah suci. Akhirnya sekarang jadilah industri buat tanah ko untuk sujud orang Syiah. Ada Adidas, ada macam-macam, Puma ada, Nike ada. Murah ada, pakai cuah itu saja ada, skeping ada, duduk dalam beldu ada, 1000 lebih skeping ada. Kena ada tanah Karbala nak semayang, walau mu semayang di Pasir Panjang, mu kena letak tanah Karbala atas tu, sujud atas tu. Nabi aja dah buat lagu tu. Situ tak betul. Bukan ahli sunnah. Nabi sujud atas tika, atas jadah, ada kira atas kulit, dan banyak juga kata ni sahabat Nabi sujud atas tanah. Bukan ambil tanah negeri lain letak situ. Itu salah. Tak betulnya Syiah. Kita di Quran 30 juzuk ni tebal ni Quran. Syiah tebal ni. 130 ayat. 130 surah lagi ada. Kita 114. Dia kata Quran hak kita duduk ngaji lah ni tak betul. Pasal Quran kita mengaji inilah Quran zaman Khalifah Uthman, panggil lebih kurang 10 orang sahabat Nabi yang sudah tua, yang hafal Quran 30 juzuk, setelah ditulis di atas kulit kijang, disuruh 10 orang tu baca 30 juzuk sama macam ditulis. Barulah nak diisytiharkan Rasam Uthmani, tulisan zaman Sayyidina Uthman, Quran yang paling muktamad. 10 orang sahabat Nabi yang hafal Quran sama-sama baca 30 juzuk, tak baca di mulut sama macam yang ditulis yang kita duk baca sekarang. Itu panggil Quran Uthmani. Maksudnya Quran kalamullah tapi atas arahan Sayyidina Uthman. Faham? Mari Syiah 200 tahun kemudian Quran kita pakai ni tak betul pula. Ini masalah. Jadi tak betul, awak sesat. Qadariyah apa sesat dia? Qadariyah kalau kita ada duit garanti senang. Itu sesat. Garanti. Yang menyenangkan duit. Kalau kita tak ada duit, garanti susah. Itu Qadariyah susah. Dan kita ahli sunnah, bukan duit yang menyenangkan kita, tapi Allah. Cari duit tidak dilarang syarak. Faham tak? Tetapi bila banyak duit, bukan mesti kita dapat ambil manfaat. Jika Allah izinkan, dapat kita guna duit. Kalau Allah tidak izin, tak dapat manfaat suatu jua pun.
Itu ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Orang Qadariyah sesat, ada duit, garanti senang. Oh, kita garanti senang dah. Anak kita 4 orang, universiti belaka dah. Tengok sesat, Qadariyah. Sebab tu kita kena mengaji. Faham tak ni? Tak salah mu gaji 1 juta, tapi yang memberi senang Allah. Padahal Allah tunjuk dalam mana orang duit banyak tak boleh guna. Kajian tengok, orang duit banyak tak boleh guna. Di mana? Hospital. Kita pergi hospital. Jangan pergi hospital patah ni. Dekat AN double, nak seri. Batu buruk. 400 satu katil. Faham? Kalau petak-petak gini saja 700. Faham lagi? Nampak? Duduk. No, siapa nak beli iga ke apa tak? Dia sampai KL pun kan. Duduk 3 hari 18,000. Duduk 4 hari 19,000 tak? Tu orang kaya tu, masuk situ tak ada food panda. Faham? Masuk hospital swasta di Kuala Lumpur, di Kuantan. Mana ada orang kerja Tok Bila duduk situ? Dah. Komang manager bank. Dah. Kalau piung nung pita. Office bar dia nung. Kani dia nung. Kita masuk tengok Tan Sri duduk dalam hospital. Tak boleh makan, tak boleh minum. Duit 10 juta dalam bank. Kenapa dia tak boleh makan? Dia orang kata kalau duit banyak, senang. Sini, nampak? Batu pegangan kita, kulun biiznillah. Semua ni, hidup kita ni, mesti dengan izin daripada Allah. Allah dah izin, tak boleh. Cari piti, tidak salah. Jangan curi sudah. Jangan salah, jangan haram. Tapi ingat, mu boleh belanja ke tak? Dengan izin Allah, boleh belanja. Tak ada izin Allah, tak boleh. Doktor kata, pesan ke dating, dia dengan bagi makan masin, tak boleh mani, tak boleh apa benda ni, lemak. Dia kena makan dia Tan Sri, telur makan. Kereta Bentley 3 juta sutik. Lagi kereta kena makan telur rebus. Roti tak boleh, roti hak sebarangan. Ada gula tak boleh. Roti kosong boleh. Kena panggil roti bodoh. Air gula tak boleh. Kicap tak boleh apa. Padahal kicap tu 3 riyal je. Kedai PT dia 30 juta. Allah tak izin. Air sejuk boleh minum. Tu pun mesti mari tengok. Berapa liter tadi minum? 15 mililiter. Tan Sri ni sudah lebih. Saya pesan dah 8 liter sekali minum. 3 kali sehari 24 liter saja. Kecil berapa liter? Sudah kerja dah lah. Paru-paru berair. Jadi sembak habis muka-muka. Tak. Temujur minum dengan air gelas. Ramai mana datuk-datuk jutawan minum air pakai gantung letak air. Minum kot tangan. Tengok tak? Jadi sama tak dengan jaga. Jaga sakit, orang susah sakit, minum air kosong tu kok, gantung letak. Turun wayar, masuk gini. Tan Sri kata, tak hilang dahaga lah. Tak rasa apalah. Dating pun buka kuat ke. Ketak. Nitik banyak dia ke. Okey sikit. Okey. Minum air kau tangan. Orang miskin bawa hospital tu. Ni gelah. Besar gini gelah. Teping ada buih tubik kau biar. Pasal Allah izin. Faham lagi? Jadi Qadariyah tak. Kalau alat kita, kereta kita canggih belaka, kita pergi KL, siapa? Allah. Yang menyampaikan Allah, bukan kenderaan. Kalau Allah izin, protong saga buruk, siapa? Kalau Allah dah izin, Audi A8 baru ambil, hybrid, tak siapa? Dua atas towing. Sebab tu hidup kita berbeza dengan orang kafir. Ialah kita pegang semuanya dengan izin dan pertolongan Allah. Qadariyah dah. Bila kita ada PT banyak, garanti senang. Anak-anak kita makan gaji belaka dah, mak ayah garanti tak susah. Jangan main garanti.
Adat kata boleh. Adat kata kalau piti banyak mudah kehidupan. Boleh. Pasal sandar dia adat saja. Tapi kalau garanti senang, orang itu salah dah pegangan. Faham? Yang garanti ni Allah saja. Orang lain tak ada garanti. Faham? Kerana Allah ini la dhamina fi hayatikum illa Allah. Tidak ada siapa boleh menjamin kebaikan hidup kamu. Satu saja yang jamin, Allah. Nampak? Sini dia nak terang antara yang sesaknya. Dan ada pun puak musyabbihah. Ini salah satu puak. Maka mereka itu sekalian menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk pada sifatnya. Contoh seperti Daud Al-Jawarimi dan umpamanya. Dan perkataan mereka itu lawang bagi perkataan Nasara Kristian yang menyerupakan mereka itu akan makhluk dengan Allah Ta'ala. Artinya menyerupakan mereka itu akan Nabi Isa AS dengan Tuhan. Puak-puak musyabbihah menyerupakan Allah dengan makhluk. Lebih kurang dengan Kristian. Kristian menyerupakan makhluk dengan Allah. Orang Kristian menyerupakan makhluk dengan Allah. Siapa makhluk itu? Nabi Isa AS. Sekarang ramainya orang Kristian masuk Islam. Kerana apa? Mereka baru tahu bahawasanya dalam kitab Al-Quran, dalam ajaran Islam sangat memuliakan Nabi Isa. Sangat kasih ke Nabi Isa. Orang Islam. Nampak? Dia tak tahu lah ni. Dia baru dengar. Nak? Terkejut dia dengar orang Islam wajib sayang dan cinta kepada semua Nabi termasuk Nabi Isa. Dalam Islam sangat memuliakan Siti Maryam bin Imran mak Nabi Isa. Wajib muliakan, haram maki hamum kepada dia. Jadi kejut orang Kristian dengar sampai masuk Islam. Tak, dia kata kita sama saja. Cuma nak ubah sikit saja. Orang Kristian dia pegang Nabi Isa jelmaan Tuhan. Dalam Islam Nabi Isa adalah pesuruh Allah. Jadi akhirnya ramai yang sudah boleh menerima. Ini yang sangat dibimbangi oleh Barat sekarang. Kerana konverter berlakunya penukaran agama yang paling ramai dalam dunia sekarang ialah daripada Kristian kepada Muslim. Dan yang paling banyak berlaku Eropah dan Amerika Utara, Kanada dan Amerika. Negeri-negeri yang paling banyak hina Islam, yang siap buat komik, buat filem lucuh tentang Nabi-Nabi, nak kondeng Nabi, nak kutuk Nabi, iaitu Denmark dan Belanda. Dua ni ramai masuk Islam. Nampak? Bakar Quran di Sweden. Bukan kerajaan Sweden bakar Quran. Grup anti-Islam minta kebenaran nak bakar Quran di khalayak ramai. Kerajaan mereka benarkan. Dia orang liberal, dibenarkan lah. Kita negara Islam pun benar buat maksiat. Betul tak? Kita Malaysia orang nak buat maksiat, kita benar. LGBT pun kita benar. Apatah lagi Sweden. Kita tu berat Sweden. Ada pula kebenaran nak bakar Quran. Lah, tu Sweden. Kapil lah nak. Mu negara Islam Malaysia apa orang nak buat benda haram pun benar kau. Betul tak? Pagi Mekah pagi petang. Orang nak buat maksiat benar. Dan menjadikan mereka itu akan Nabi Isa sebagai Tuhan. Akhirnya orang Kristian, Nabi Isa itu sebenarnya Tuhan. Tapi dilahirkan dalam bentuk manusia. Jadi orang tanya, kalau gitu Tuhan masuk dalam perut perempuan. Atas dasar memuliakan. Jadi orang kata, tak boleh nak jawab. Tuhan duduk dalam perut perempuan, akhirnya perempuan itu pun dikatakan Tuhan juga. Iaitu akhirnya tiga Tuhan. Allah, Nabi Isa dengan Siti Maryam. Satu mazhab lah. Satu mazhab lagi Ruhul Kudus. Akhirnya Siti Maryam pula isteri Tuhan. Budak dah. Tak jawab dia. Mula dia kata Nabi Isa dia anak Tuhan. Lepas tu orang kata dah anak Tuhan duduk dalam perut perempuan. Tubik gitu beranak kot kemaluan. Dia kata ya. Dah bukan kerja Tuhan dah duduk dalam perut orang. Dah Tuhan duduk dalam Tuhan. Siapa pula Tuhan nombor 3? Siti Maryam Tuhan juga.
Itu karuk maruknya. Batulah tak selesai masalah Kristian ini. Akan turun Nabi Isa AS dalam hadis-hadis menjelaskan apa yang betul, apa yang salah. Okey. Dan ada pun puak Mu'tazilah. Jadi kalau kita dengar ayat-ayat Quran, Allah ini menyerupai makhluk pada nama saja. Jangan kita pandai-pandai duduk kata Tuhan itu seperti kita. Nah, contoh ayat-ayat mutasyabihat. Nah, contoh ayat mutasyabihat. Contohnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua pada hari kiamat nanti akan rosak binasa. Bumi hancur, bulan hancur, langit hancur, matahari hancur lebu habis. Cakrawala dan segala planet. Nah, melainkan Allah. Wa yabqa wajhu rabbika, yang tidak rosak, yang tidak punah, ialah wajah Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, ahli sunnah wal jamaah menafsirkan ayat ini, maknanya pada hari kiamat nanti, nah, bila ditiup sangkakala, semua alam ini akan hancur melainkan Allah yang tidak mati, yang kekal, yang abadi. Faham lagi? Tapi pokok musyabbihah dikatakan ayat ini yang kekal, yang tidak binasa, hanya muka Tuhan. Hanya bahan muka tu. Nah, padahal muka tu maksudnya diri, ampunya diri. Okey? Bukan maksud muka tu je. Nah, jadi Tuhan ada muka dah pula. Tapi dia kata muka Tuhan ni comel pula dah. Jadi golongan yang katakan Tuhan ada muka, ada kaki, ada tangan, ada golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Bukan. Allah sebut saja wajah kerana kemuliaan. Yang sebenarnya Allah yang kekal, bukan muka yang kekal. Ayat yang lain kaki Allah, ayat yang lain tangan Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan manusia. Jadi pada hari kiamat muka Tuhan dia selamat, kaki Tuhan cabut habis, tangan kudung habis. Gitu makna. Dah, maksud yang kekal itu ialah Allah yang tidak binasa, kamu semua binasa. Itu baru sahih. Sama macam satu hadis Nabi kata la yayyun nar ainani, tidak akan masuk neraka dua mata. Dua jenis mata tak masuk neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata tentera-tentera Islam yang duduk di sepadan di Gunung Ganang menjaga sepadan negeri umat Islam. Faham lagi? Mata lagu ni tidak masuk neraka. Apa makna mata ni? Tuang mata tu tak masuk neraka. Bukan mata tak masuk, tuang kena bakar. Kita nak tubuh kita kena bakar dalam neraka, mata duduk luar. Nak gitu? Kan makna gitu. Tapi Nabi kata la yalijun nara ainani, dua jenis mata tak masuk neraka. Bukan mata tu saja, tuang-tuang dia masuk surga, tak masuk neraka. Bukan mata masuk surga, tubuh dalam neraka. Jeng. Faham? Jadi maksudnya wa yabqa wajhu rabbika, yang tidak binasa ialah Allah. Itu maksud dia. Bukan musyabbihah yang tak binasa, muka Allah. Ini rosak. Puak yang seterusnya. Dan ada pun puak Mu'tazilah. Maka mereka itu ialah Umar bin Ubaid dan Wasil ibnu Atta al-Ghazal dan yang mengikut keduanya. Dinamakan mereka itu dengan demikian Mu'tazilah kerana menjauhkan dari mereka itu daripada perhimpunan muslimin. Mu'tazilah i'tizal, maknanya melarikan diri atau menjauhkan diri. Kemudian daripada matinya Hasan al-Basri pada permulaan ratus tahun yang kedua. Hasan al-Basri adalah tabi'in, ahli sunnah wal jamaah. Artinya pada permulaan abad yang kedua. Dan adalah mereka itu duduk terasing daripada ahli sunnah. Maka berkata Qatadah, iaitu imam di kalangan tabi'in, dan lainnya, mereka itu Mu'tazilah. Dan ada pun puak Jahmiyah, maka mereka itu sekalian yang mengikut akan Jaham bin Safwan As-Samarqandi, orang Samarkand dan di selatan Rusia,
dan ialah yang mula-mula menzahirkan akan menafikan sifat dan mengosongkan Allah Ta'ala daripada sifat. Dia kata Allah ini zat saja, tak ada sifat. Kan kita belajar Allah bersifat dengan tahu segala yang berlaku. Allah bersifat dengan hidup yang abadi. Allah bersifat dengan kudrat yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah bersifat dengan berkehendak, dia yang menghendaki akan segala yang terjadi. Nak kata pokok Jahmiyah, Allah ni tak ada sifat, kosong belaka. Nah, ini pegangan salah. Kenapa salah? Kerana dalam Quran Allah sebut aku ada sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Kan selalu kita sebut dengan nama Allah. Allah tu Tuhan dia. Allah Tuhan. Allah mana? Yang bersifat dengan Rahman, sangat murah. Nah, beri semua rezeki pada hambanya. Lagi pula bersifat dengan Rahim. Nampak? Yang sangat kasih sayang. Kita buat dosa banyak mana pun kita taubat, maaf pula. Nah, ada sifat Rahim. Ada sifat tak? Ada lah. Tapi sama tak dengan makhluk? Tak sama. Sebab itulah antara yang sifat 20 kita belajar, mukhalafatuhu lil hawadith. Allah ni tak sama dengan makhluk. Zatnya tak sama, sifatnya tak sama. Faham lagi? Kita pemurah sekejap je. 2-3 kali minta kepok kepala. Faham? Kita baru start nak masuk kereta, anak ayah piti RM1, nak beli aiskrim RM1. Dah nak konyol sabar ayah RM5 nak beli yoyo. Hai, tadi sekian dah ada 5 minit minta bolak RM5. Bodoh ni. Wi lagi. Ayah 15 nak beli pistol kepuk wi suti tak kepala. Faham? Tidak pemurah kita. Faham? Allah pemurah sungguh. No tokai judi tu. Kasino, siapa pergi makan ke dia? Allah. Untuk car dalam kuih, sembah berhala. Siapa yang beri rezeki? Berhala ke Allah? Dari muda sampai tua sembah berhala. Allah beri apa rezeki? Sampai ke mati. Itu pemurah. Faham? Kita dosa banyak mananya, kalau kita taubat, aku apung. Tapi dosa saya banyak dosa. Minum arak 40 tahun. 40 tahun minum, mula-mula main bia, lepas tu berkadi, lepas tu naik taraf whisky, lepas tu naik martabak ram, lepas tu ni main brandy pula. Kalau datang nak main stout pula, tapi tak dah, nak taubat dulu. Faham? Allah apung, 40 tahun minum arak. Berzina tak? Banyak dah. 3 orang? Tak. 70,000 awet. Sekali taubat, Allah apung lalu. Faham? Kerana apa? Kerana sifat dia sangat suka memberi maaf. Dia tak heran dosa kita banyak. Dia suka dengar, ya Allah maaflah aku. Dia suka dengar tu. Faham? Dan ia mengambil akan yang demikian itu daripada Al-Ja'di bin Dirham. Jaham bin Safwan ambil ngaji ajaran sesat pegangan salah ni daripada seorang yang terkenal dengan Al-Ja'du bin Dirham yang telah menyembelih akan dia oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri pada negeri Wasid. Maka bahasanya Khalid berpidato ia pada hari raya Kurban dan berkata ia di dalam fatwanya, di dalam pidatonya, pidato maksudnya khutbah, hei sekalian manusia, berkorbanlah oleh kamu, mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan segala korban kamu. Maka bahasanya aku menjadikan akan Al-Ja'du bin Dirham sebagai korban aku pada hari ini, katanya menteri besar pada masa itu. Kenapa? Ngajar ajaran sesat. Batu sekarang nasihat kita pada pejabat agama, kepada sultan, kepada agung, yang menjaga bidang agama dan Malaysia ini, kena bertindak tegas. Banyak sangat keluar dah ajaran-ajaran yang pelik-pelik. Jangan sekadar marah di dalam Facebook, dalam media sosial. Kenakan tindakan macam zaman 90-an dulu. Ingat tak? 90-an dulu, kalau ada orang ngajar cakap pelik-pelik, ditangkap oleh pejabat agama, dikena J dan sebagainya. Betul tak? Dia ni nyelok habis. Jadi pakat habis, pakat jadi sesat belaka. Kerana banyak berkata ia bahasanya Allah Ta'ala tiada menjadikan ia akan Nabi Ibrahim AS akan kekasih. Dan tiada berkata ia Allah akan Nabi Musa AS. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada perkataan yang berkata akan dia perkataan oleh Al-Ja'du bin Dirham. Katanya apa benda ni, benda ni Khalid, pemimpin Khalid bin Abdullah, dia kata hari ni mu sembelih lembu, sembelih unta, sembelih kambing. Aku pemimpin negeri hari ni, aku nak sembelih Ja'ad.
Kerana apa? Sesak dia ni. Puak-puak ni puak Mu'attilah, puak yang mengatakan Tuhan tidak bersifat. Dia kata Tuhan tidak bercakap dengan Nabi Musa. Padahal jelas dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima, Allah berkata-kata dengan Nabi Musa, tapi berkata-kata dengan layak dengan kebesaran Tuhan, bukan macam kita berkata, bukan macam burung tiung berkata, bukan macam kaset bercakap, bukan macam DVD berbunyi. Faham? Kerana itu semua makhluk belaka. Wallahu a'lam. Tak banyak lah dah. Selah lagi. Ni. Nak ngajar lagi ke tak dah? Boleh 3 lagi. Nak sebulan 2 kali. Bini nak bui. Khabar nanti kitab Kalau nak hak kita tulis pun ada. Kalau kitab hadis ada 4 kitab tulis. Tapi terjemahan lah. Terjemahan hadis. Kitab Lu'lu' wal Marjan, terjemahan hadis. Kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua kitab Sahih Ibnu Hibban. Sedang ditulis dalam 700 muka surat dah. Okey? Boleh kita cetak photostat untuk mengaji. Okey? Yang ketiga kitab Musnad Syafi'i. Hadis-hadis karangan himpunan Imam Syafi'i. Dan kitab Syarah Safinatun Najah. Pilih. Bagi tahu ataupun kitab-kitab yang lain, tapi khabar dulu. Jangan kitab tebak-tebak nyanyi orang. Sebelum kita baca soalan, kutipan sumbangan derma tuan-tuan dan puan-puan untuk pengurusan Masjid Al-Ikhwan Gelong Bila kita. Jadi kita gerak-gerakkan tabung sambil-sambil berjalan-jalan tabung, sambil-sambil dengar soal jawab agama, sambil-sambil kita beri pitih bubuh sumbangan dalam tabung tadi. Gerakkan tabung depan belakang, belakang ke belakang, belakang ke depan, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Yang nak beri sumbangan melalui online bank muamalat, nombornya 13010005 984716. Yang nak bayar bil api, akaun TNB-nya 210037353109. Kedua-dua akaun bank jadi dan TNB ada kita sebut di bawah tu, kita letak di bawah skrin kuliah saya di Masjid Al-Ikhwan Gelong Bila ni. Tengok dalam YouTube, dalam TikTok dan dalam Facebook. Ada di bawah. Boleh beri bila-bila masa sumbangan. Takut ada gaji, dapat gaji ni. Hujung bulan lagi. Teringat Masjid Gelong Bila. Ambil telefon, masuk nombor akaun, lacor RM100. Belang duduk belunjuk pun masuk duit dalam akaun bank masjid. Sambil-sambil kita beri sumbangan derma dalam tong yang digerakkan, kita tengok soalan pertama. Jika seorang telah mati, adakah dia akan terus diazab? Atau dia akan ditanya oleh malaikat dulu, atau menunggu semua umat di padang mahsyar dulu baru disoal dan diazab? Menurut pendapat ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, disoal itu di dalam kubur, di alam barzakh. Kita akan 2 kali disoal. Satu disoal di alam barzakh, yang kedua disoal di akhirat. Nampak? Ada dalil? Banyak sangat dalil. Beri sedikit, insya-Allah. Hadis yang pertama tentang disoal dalam kubur. Bila Nabi kata kalau kamu sudah selesai tanam saudara kamu, kawan-kawan kamu di kubur, Nabi kata istaghfiru li akhikum. Nampak? Wasalu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'alu. Jangan terus balik lepas tanam. Tanya, kamu mintalah ampun daripada Allah kepada saudara ini. Mintalah agar Allah ampunkan mayat ini, dan berdoalah supaya dia dapat menjawab, kerana sekejap lagi al-ana yus'alu fa innahu al-ana yus'alu. Nabi kata maka mayat ini sekejap lagi yus'alu akan ditanya. Jelas lagi? Sudah jelas. Dan akhirat tanya lagi. Banyak hadis, banyak sangat. Ni bukan malam kita cerita bab hadis, tapi dah mu tanya, bagi satu. Nabi sebut dalam sebuah hadis, la yazalu qadama ibni adama yaumil qiyamati indallah hatta yus'ala an arba'.
Manusia yang bangun di padang mahsyar di hari kiamat nanti tidak boleh bergerak, tak boleh berganjak di hadapan Allah melainkan setelah disoal 4 soalan. Jelas lagi? Ada soalan. Cuma berita gembira bagi orang mukmin, setelah disoal maka diberilah kebaikan. Dan orang munafik dan orang kafir setelah disoal diazab. Okey? Orang beriman sebut dalam kitab-kitab hadis, antaranya kitab Sahih Ibnu Hibban yang kita sebut tadi terjemah tadi. Okey? Ada hadis bahawa orang beriman dia akan jawab Allahu Rabbi. Kan dia ada soal, man rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa man nabiyyuka, siapa nabimu, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu. Antara dalam hadis. Nampak? Maka jawabnya mayat dalam hadis kata, mayat kata orang beriman itulah, Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku, Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku, wal muslimuna kulluhum ikhwani, semua orang Islam itu saudara mara aku. Faham? Dan ada hadis yang lain pula bila ditanya, ma qulta li hadzal rajulu bu'itsa fikum, apakah kamu nak kata tentang seorang laki-laki iaitu Nabi Muhammad yang telah diutuskan kepada manusia? Kata Nabi, jika mayat itu orang beriman, dia kata huwa Muhammadun, orang itu namanya Muhammad, aman nabi, aku beriman dengan dia, wasaddaq nabi, kami membenarkan cakapnya. Faham lagi? Maka bila lagu tu Nabi kata dah dapat jawab, Allah akan luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Jadi bukan disoal siapa kiamat, disoal sekejap. Dalam hadis dhaif soal saja 7 malam. Faham lagi? Hadis itu tak kuat tapi tak apa, kita cerita. Okey? Tu tanul mukmin fi kuburihim sab'a layali, akan difitnahkan orang beriman di dalam kubur mereka 7 malam. Hadis itu dhaif. Hadis dhaif tak boleh nak buat hujah, tapi nak cerita tentang akhirat boleh. Okey? Lepas tu maka diberilah kebaikan. Apa kebaikan orang beriman setelah disoal 7 hari? Setelah menjawab soalan-soalan muka wa nakir, kebaikannya dia akan dapat raudhatun min riyadil jannah, kebun-kebun syurga. Siapa yang paling mewah di alam barzakh? 2 orang. Satu orang para nabi dan para rasul. Yang kedua orang mati syahid. Kata atas dunia ni hak mewah menteri. Perdana menteri. Gitu mau. Nak sultan dan sebagainya. Nak. Tu gelerang ni sini. Gelerang tu dalam kubur orang yang VIP, para nabi dan mati syahid. Sehingga ke sana kemari lebih mewah daripada orang beriman yang lain. Kita hanya sekadar duduk pada riyadul jannah, yatazawaruna bainahum, ziarah menziarahi di alam barzakh. Okey? Cukup. Ada pun orang kafir disebut dalam hadis, bila ditanya tak boleh jawab, lalu disempitkan tanah kubur hingga boleh sisih tulang rusuk. Sekarang Tuhan buat tulang rusuk kita begini supaya abdomen atau organ-organ dalaman terpelihara daripada hentakan. Ada dikurung dengan dalam tulang. Faham? Jadi tolak tulang jadi gini. Nampak? Kita nak tambah tak boleh. Nabi cerita setakat tu. Maknanya azab. Dalil azab yang ada Nabi sebut Nabi berdoa setiap kali selepas membaca tayat akhir sebelum salam. Orang tanya, ya Aisyah, Nabi baca apa sebelum salam lepas tayat akhir? Aisyah kata, lepas Nabi baca fil alami innaka hamidum majid, dia selalu baca Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung daripada jadi papa perdana, aku minta berlindung daripada jadi kufur, aku minta berlindung daripada azab kubur. Mana azab kubur ada tak? Ada lah, lepas tu Nabi minta berlindung. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum kalau duit anak daripada simpanan dalam bank ibu tukar jadi emas? Esok-esok anak guna duit kita yang guna emas itulah, bukan emas itu untuk gunaan si ibu, cuma nak simpan melalui emas. Baik. Anak dia ada duit RM20,000. Contohlah RM20,000. Okey.
mak dia ni tak jadikan duit. Dia pergi beli emas RM20,000. Okey? Bila beli emas jadi RM20,000, boleh atau tidak? Jawabnya, kita tak boleh menukar harta orang lain seperti harta perwalian kita, anak bawah jagaan kita, dengan benda yang merugikan. Tapi kalau benda yang menguntungkan, boleh. Baik, macam mana cara kita, duit kita sekarang ini sama tak dengan nilai emas dalam negara? Sama tak? Duit kita ni emas lah. Okey? Kita boleh tak cetak ikut suka duit bank negara kita? Okey, esok cetak 2 lori, mana boleh gitu? Nah, pengeluaran duit ialah mengikut simpanan emas dalam negara. Simpanan emas kita ada 100 bilion, cetak 100 bilion. Okey? Jadi duit kertas itulah nilai emas. Emas itulah jadi duit kertas. Jadi kalau ditukar nilai yang sama, hukumnya harus. Anak dia gigi besar nak belanja emas. Emas orang guna tak? Orang guna lah. Yang tak boleh jadi tak guna dah ialah duit tadi. Kalau emas tahun 1940 sekarang boleh guna. Tapi kalau duit 1940 sekarang tak boleh guna. Faham? Sebab tu emas itu lebih bernilai daripada duit. Okey? Hukumnya boleh. Soalan seterusnya. Apakah hukum lupa rakaat dalam solat? Contoh solat 4 rakaat tapi sebab was-was saya tambah 1 rakaat. Baik. Kita semayang 4 rakaat Zuhur. Bila nak duduk tahiyat akhir, mari dalam hati, ke baru 3. Nampak? Jika kita syak 3 atau 4, hukumnya 3. Maka bila hukumnya 3, siapa suruh ambil 3? Nabi kata, "Falyabni ala mastaiqon." Taklah kamu ambil sebelah yang kamu yakin. 3 dengan 4, mana yang kita yakin? Yang kita yakin 3, yang kita ragu 4. Betul tak? Jadi ambil yang yakin 3 dulu, wajib tambah 1. Kita membangun tambah 1. Hukumnya harus. Tak ada masalah dah. Betul dah awak buat ni. Yang tak betul, awak yakin dah 4, biarlah tambah 1 lah. Hukumnya haram. Pasal apa? Sudah sahih 4 rakaat, awak tambah 1, sengaja menambah rukun, batal solat. Okey? Tiba-tiba di akhirat rupanya kita memang 4 dah. Kita pergi tambah 1 jadi 5. Faham lagi? Kita duk ingat 3, tambah 1 jadi 4. Maka yang 1 tadi dapat pahala semayang sunat 1 rakaat. Nampak? Tidak ada yang rugi bagi orang beriman. Soalan seterusnya. Berdosa tak suami melukakan hati isteri yang taat? Isteri kita taat ke kita lukakan hati dia. Lukakan hati siapa saja pun berdosa. Tak boleh. Okey? Melainkan kita buat benda yang benar, orang terluka, tak berdosa. Contoh, ibunya tak menutup aurat. Anak pun suruh ibu menutup aurat. Mak pakai tudung, orang yang telah dewasa haram mendedahkan aurat. Anak kata, ibu sedih dengan anak nasihat, menangis, terluka hatinya. Berdosa tak anak? Taklah, pasal anak berkata perkataan yang betul. Faham lagi? Soalan seterusnya. Terdapat sah yang putus kerana ada tiang. Ada jemaah semayang di hadapan tiang, tumiknya ke hadapan sejengkal dari tumik jemaah lain. Adakah dapat fadilat sah? Adakah sah tersebut bersambung kerananya? Dengar baik-baik. Macam ada tiang gini. Okey, ni nak kata ke tu imam ke mana? Ada tiang ni. Okey, dia kata bila ada tiang ini kadang-kadang terjadinya sampai kat tiang tu ada makmum ke depan sikit pasal sakok tiang. Jawabnya dimaafkan. Lah, yang makruh ialah memang tak ada tiang, kaki gini belaka, dia seorang gini. Itu sengaja, tak ada uzur, makruh. Faham? Adapun ada tiang, tak wajib kerat tiang masukkan tumit ke dalam. Faham? Jadi punah janang habis masjid. Faham? Tak ada masalah. Bila ada halangan yang tak boleh diangkat, tidak lagi makruh. Hukumnya harus. Tapi kalau halangan yang boleh angkat, kena angkat. Contoh rehat gitu, boleh angkat tak? Boleh angkat. Letak di depan, dia tak. Dia duduk gayok juga pasal ada rehat. Salah dia. Ni boleh angkat tak? Tak boleh angkat. Badang ni boleh angkat, makan mutuh. Faham lagi? Jadi tak ada masalah. Begitu juga kalau kita semayang di rumah,
tak sama sah dengan anak, dengan bini, dengan ayah dan sebagainya. Kerana ada tiang, kerana ada almari, kerana ada kabinet, dimaaf, mudahnya Islam. Okey? Bukan makna wajib lurus gitu kena tarik tali ici timbang air, bukan. Maksudnya janganlah bengkang-bengkok. Itu mudah. Soalan seterusnya, adakah kalau suami lapar aku tinggalkan kamu jatuh talak? Jawabnya tak jatuh. Yang jatuh talak 3 lafaz yang popular. 1, aku telah menceraikan kamu. Nampak? Aku telah berpisah dengan kamu. Aku telah talak akan kamu. 3 ni jatuh. Aku benci melihat mukamu, tak jatuh. Aku tinggalkan kamu, tak jatuh. Luga dah tengok mukamu, tak jatuh. Mu balik rumah tok pula, faham? Tak jatuh juga. Nah, aku balik rumah pok aku, mu balik rumah pokmu, tak jatuh belaka. Yang jatuh 3, aku telah menceraikan kamu, aku mentalakkan akan kamu, kita berpisah dari pernikahan sekarang. Itu baru jatuh, faham lagi? Hak lain tak jatuh. Balik niat talak. Okey, contoh pergi membalik ke rumah makmu. Cikgu tak tahu lagi. Untuk orang lain lapas sindir. Cikgu tanya talak tapi lapas sindir. Faham tak lagi? Cikgu tahu dah saja dia buat tanya. Dah. Cikgu ni ngaji dengan kita 97. Tahun 97 sampai sekarang. Follow lagi. Nak kaki kena buat anniversary 40 tahun. Faham lagi? Nak 30 tahun 30 tahun. Dari 97 ni, dari surat buruk itu. Sampai tua dah. Aku macam dulu tak tua. Dah duduk lah kotak gitu. Baik. Sindir isteri. Mugi balik rumah makmu, dalam hati niat cerai, jatuh. Okey? Ingat kalau lapar-lapar yang bukan jatuh talak, tapi dalam hati niat cerai, pergi balik rumah makmu, lapar tu bukan lapar cerai, tak jatuh talak tapi kalau dalam hati aku niat cerai isteriku, jatuh. Aku tinggalkan akan kamu, jawab dah tadi, tak jatuh. Tapi dalam hati niat cerai isteri, maka jatuh. Cuma kata ulama, niat cerai itu masa kita lapar. Jangan niat dulu lapar kemudian, atau lapar dulu niat kemudian. Faham? Dalam sambil-sambil kata, terus niat di dalam hati, baru jatuh. Okey? Tak payahlah. Kalau dia nak cerai juga, biar dia minta cerai. Kerana dia bukan cukup akalnya. Faham? Betul tak? Orang kurang akal. Soalan seterusnya, niat semayang sunat lepas isyak 2 rakaat, tapi ketika semayang tambah jadi 4 rakaat, boleh atau tidak? Boleh. Dia nak semayang 2 rakaat, dia buat 4 rakaat, boleh. Okey? Kerana tidak ada ketetapan pada rakaat solat sunat yang tidak ada ketetapan. Ada pun yang ada ketetapan, tak boleh. Okey? Contoh yang ada ketetapannya paling banyak solat duha 12. Dia buat 14, tak jadi. Okey? Soalan seterusnya. Di masjid ada 2 orang makmum semayang depan 1 jengkal daripada orang lain, sah depan sekali. Kerana ada tiang, molek tak gitu? Jawabnya, dimaafkan macam tadi. Asalnya mesti sama belaka tumi, dan orang ke depan itu ialah 3 hasta lebih kurang, saf yang kedua dan ketiga. Tapi kalau ada masalah, dia boleh bengkang-bengkok. Okey? Patutnya kita semayang di rumah, suami duduk sini, isteri seorang duduk belakang. Faham lagi? Tapi belakang ada anak duduk tidur. Faham? Kalau akak nangis, payah nak tidur mula, mak pun duduk belah kanan, dimaafkan. Nampak lagi? Kita kalau berdiri betul, kepala sakak dengan siling. Kalau buat kepala rayak ini sikit, tak kena siling. Rayak ini harus pada syarak. Yang tak boleh, tak ada sakak benda, rayak dah. Faham? Soalan seterusnya.
Boleh tak kita pakai cicing mata dia kayu kemuning hitam? Sebab khasiat yang tertentu. Percaya semuanya datang daripada Allah. Jawabnya boleh dan tak boleh. Khasiat itu ada yang benar, ada yang pelawak. Faham? Dia antara yang pelawak, kalau kita pakai kayu ni, syaitan takut. Nampak? Tapi kalau kata kayu ni, kalau ada benda bisa, kalau diketik, kita letak gitu, dia mudah nak hilang bisa. Tu benar, banyak berlaku. Ada jenis-jenis kayu, jenis-jenis gigitan binatang berbisa, dia bila letak di kayu, dia hisap binatang tu. Faham lagi? Itu benar. Tapi kalau kata kayu, syaitan takut, pelawak. Faham? Kerana hak syaitan takut bukan kayu tu. Tapi ayat Quran yang sebut nama Allah. Inna syaitan la tadkhulu baitan tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan takut rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Kita gibuh cicing kayu, gibuh tahi besi, gibuh ikan puyuh. Kita tu syaitan dah. Faham lagi? Jadi bukan marah ketemu ni hitam. Nak tengok khasiat lah. Jangan berlebihan pada meletakkan khasiat memang melampau-lampau. Okey? Sebab butir asam Jawa tak? Butir asam Jawa cuma belah dua. Butir asam Jawa dia belah dua, dalam tu hijau tu kan. Nampak pucuk hijau. Kalau gigit dia lipang, pak ni gigit sini, terbuang. Ambil butir asam Jawa tu, belah dua, buka gitu kan hijau belah dalam. Hak hijau tu pucuk muda dalam. Tekuk atas lubang, kena ketik lipang. InsyaAllah 15 minit dah lakit dah. Dia jadi hitam benda tu. Itu panggil jenis-jenis kayu yang boleh hisap benda-benda bisa. Kalau gitu munasabah, bukan semua khasiat betul. Jadi kalau ada dah sandaran-sandaran disebut dalam nas, kita percaya. Okey? Ada seorang lelaki-lelaki dia percaya nak cicing. Lepas tu accident. Dia memang jenis percaya cicing kakak kaya tu. Dia accident kena langgar belakang. Dia berhenti kat traffic light, kereta terbabas, langgar melambung. Jadi patuh 3 pak tepat patuh. Jumpa dengan kita tu jalan gini baru. Okey dengan kita cakap molek. Dia kata melanggar di mana? Melanggar kat ni kena langgar. Dia kata nasib baik ada cicing ni. Nasib baik lagi cicing ni. Padahal patuh pak tu. Gini dah baru. Tu masalah dia ni. Orang pergi dengar dia duduk main badminton malam-malam. Ni masalah. Nasib baik ada cicing dia. Patut katanya Allah yang jaga kita. Allah tak kendak kita uzur, tak bui kita parah. Hidup lagi boleh berjalan. Nasib baik ada cicing ni. Binawi. Orang barang tapi dah bodoh. Ada orang kata Nabi tidak berzikir lepas solat. Itu orang gila. Itu kata Sami Belu. Faham? Nabi kata man sabbahallah fi kulli duburi solat salasan wa salasin. Wa hamidallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan wa salasin wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hu ila kaza wa kaza yaumil qiyamah. Barang siapa yang berwirid lepas sembahyang subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lepas tu jadi 100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah akan beri begini-begini pada hari kiamat. Mari dia ni Nabi tak beririk pula lepas pada sembahyang. Boleh pakai tak orang ni? Tak boleh pakai. Sami'tu Nabi SAW qala ba'dal maktubat astaghfirullahalazim salasa wa fi riwayatin astaghfirullah salasa. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku dengar Nabi kata lepas pada sembahyang astaghfirullahalazim 3 kali. Satu lagi riwayat astaghfirullah saja tak ada al-azim 3 kali. Nabi berzikir tak? Jadi orang-orang gila jangan ikut. Soalan seterusnya, beza mengumpat dengan fitnah. Fitnah benda yang tidak betul, mengumpat cerita yang betul. Itu beza.
Fitnah, mana fitnah? Haji Zul rembak duit masjid 80,000. Faham lagi? Nah, tu fitnah. Ngupak lain. Nah, ngupak lain. Nampak? Ngupak cerita betul tentang Haji Zul yang tak molek. Cerita Haji Zul dengan bini dia yang tak bagus. Dia cerita kat orang. Nak cerita Haji Zul dengan anak dia yang tak molek lah. Cerita tu betul berlaku, tapi tak molek, orang tak suka dengar. Kita pergi cerita kat orang, mengumpat. Faham lagi? Jadi mengumpat cerita betul, fitnah cerita tak betul. Dua-dua dalam neraka belaka. Nah. Soalan seterusnya. Apakah hukum kita tengok perkebumian orang kafir dalam video? Hukumnya harus. Tengok depan harus juga. Yang tak boleh kita campur tangan dalam hal agama. Tak boleh. Kita pergi tengok kematian boleh. Pergi rumah dia boleh. Pergi di kubur dia boleh. Tapi kita jangan reda dengan segala upacara. Kerana yang Allah reda, inna dina indallah al-Islam je. Dah apa kita pergi? Jiran. Dah apa kita pergi? Pasal keluarga dia. Dia mu'alaf masuk Islam dah. Keluarga meninggal. Boleh pergi ziarah. Tapi jangan buat benda yang berkait dengan agama. Benda yang tak kait dengan agama, kait dengan keluarga, boleh. Sebab tu dalam bab, contohlah, dalam bab takziah. Takziah ni memberi ucapan untuk meringankan hati orang yang musibah. Okey, boleh beri ucapan bagi orang Islam yang mati. Boleh beri ucapan orang kafir yang mati dalam Islam boleh. Dalam kitab Azkar Imam Nawawi dalam Rawdah kan boleh. Boleh, cuma ucapannya berbeza. Kalau yang mati itu orang Islam, ghafarallahu mayyitik, semoga Allah ampunkan kematian mayat kamu ini. Tapi kalau mayat itu orang kafir, tak boleh kata itu takziah. Kata guana, semoga Allah berikan kesabaran ke atas keluarga yang tinggal. Kan lain tu. Nampak? Jadi boleh tak ucap? Boleh. Jadi bukan semuanya tak boleh kita dengan orang kafir. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi kalau maknanya orang kafir cuah susu lah ke apa ke, itu tak boleh. Itu hal-hal agama. Tak? Hal-hal yang bukan agama dibolehkan. Apakah hukum tengok orang kafir makan babi? Pula dah. Tengok hukumnya boleh. Yang tak boleh makan babi. Faham? Jangan makan babi. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sungguhnya Allah Ta'ala haramkan kamu makan bangkai. Allah haramkan pula makan darah. Allah haramkan kamu makan babi. Dia tengok dalam cerita orang kafir makan babi. Tidak haram. Sebaiknya datang dalam hati kita, ini adalah benda yang diharamkan oleh Allah. Soalan seterusnya. Bolehkah buat masjid bentuk Kaabah? Boleh. Yang tak boleh pergi tawaf. Pas mayat asal tawaf apa? Dah sama dengan Kaabah, pakai kira tawaf lah. Tak boleh, bid'ah. Buat bentuk Kaabah tidak ada nas yang melarang. Pasal orang tak panggil Kaabah. Kaabah di Masjidil Haram. Okey? Apa perlu buat kalaulah poster kalimah syahadah atau bendera yang telah rosak? Lupuskan bentuknya. Lagu mana? Kalau zaman sekarang, bakar. Sama macam Quran. Quran kalau zaman dulu celup air. 3 hari celup air, dia akan jadi putih Quran. Buat apa? Pasal tulisan tangan. Dawak dia semua larut dalam air. Okey. Sekarang mu celup air 30 tahun dak dia apa? Dengan bakar. Hilang khat, hilang tulisan, hilang hukum. Okey? Soalan seterusnya. Solat isyak boleh lambat sebab kuliah tazkirah, baca Quran atau ceramah. Macam mana jika melambatkan solat isyak sebab tengok TV? Dia program-program yang dia adakan di masjid, bukan program lain. Kata ulama, kalau kita nak solat isyak, tidak ada sebarang majlis di masjid itu, maka afdal solat isyak awal waktu. Faham lagi? Tapi kalau ada majlis, afdal kita lambatkan solat isyak. Situ saja. Mu faham majlis pusat. Faham kat lain. Lambat solat isyak kerana pergi tengok pampir. Tak jadi lagu tu. Yang afdal solat awal waktu juga.
Yang masalah lambatkan itu ialah pada tempat venue yang sama. Di situ nak solat jemaah, di situ nak teruskan program, maka teruskan program itu boleh. Faham? Kerana Nabi sallam ya akhiru salatul isya ila nisfil lail, adalah Nabi pernah melambatkan solat isyak sampai ke separuh malam, sampai 12 malam solat isyak. Soalan seterusnya. Sikit lagi dah. Apa kawan saya dia cakap gini, hello Tuhan, sebab ditipu orang, patut saya cakap ada Tuhan tengok ke atas. Kawan dia ni tipu duit orang. Dia pun marah, mu apa tipu duit orang? Tuhan marah tipu orang. Dia pun, hello Tuhan. Biasanya kalau orang kata lagu tu, niat mempermain tak? Man istahza'a billah faqad kafara. Barang siapa yang mempersendakan Allah jadi kafir. Waktu suruh belajar buat gini jadi kafir, buat gini jadi kafir, mu tak belajar. Jadi bila tak belajar ikut suka, jahil. Bila jahil, pakai lagi satu hadis, al jahlu aqrabu ilal kufri. Orang jahil itu mudahnya menjadi kafir. Faham lagi? Soalan seterusnya, selesai berwuduk baru perasan ada salotip di bahagian siku. Adakah wajib berwuduk dari awal? Baik. Habis basuh kaki baru teringat salotip ada di siku, plasta luka. Maknanya tadi siku tak rata kena air, maka wajib sambung balik basuh siku, bukan start dari awal. Wajib sambung basuh siku, buka salotip, basuh, bagi sambung, bagi rata, tutup balik salotip, sambung, wajib sambung balik, sapu kepala, telinga dan kaki. Kerana anggota yang lain lepas pada siku tadi tidak sah, kerana anggota sebelum tidak lengkap. Soalan seterusnya, apakah hukum simpan kuku panjang? Hukumnya ada 3 hukum. Yang pertamanya harus, yang keduanya makruh, yang ketiganya haram. Bila harus? Panjang daripada daging tapi tak keluar daripada jari. Okey, panjang daripada daging tapi tak lebih dari jari. Okey, nampak? Okey, harus. Afdal potong sampai tepi. Okey, afdal. Harus panjang tapi tak lebih panjang dari jari. Okey. Makruh panjang dari jari. Faham tak lagi? Panjang kuku dari jari. Faham tak? Haram jika dilihat seperti dah macam orang kafir. Haram. Kerana Nabi larang kita menyerupai orang kafir. Okey. Ramai agak budak-budak kita. Ni kuku anak ni macam last way. Nah, jangan lebih ingat. Kalau makruh okey lagi. Ni sampai macam orang kafir laknat. Nah, kan Nabi tak suka kalau kita menyerupai kafir. Nah. Bolehkah himpun solat sunat dalam satu niat? Boleh. Dan yang kata tak boleh, ada kata tak boleh. Ulama berselisih dalam soal ini. Ada pendapat mengatakan taklah dibuat asing-asing. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh dua niat satu solat. Contoh Syekh Ramli sebut dalam kitab Nihayah Syarah Minhaj. Nah, dia kata gua ni kalau kita tak semayang sunat tahiyat masjid, kita boleh niat sekali dengan sunat subuh. Kita mari nak dekat dah nak semayang, kita pun buat dua sekaligus. Allah, aku semayang sunat tahiyat masjid dan sunat subuh kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat je. Kata Syekh Ramli, 2 solat dapat kat kita. Pahala solat tahiyat masjid dapat, pahala solat sunat subuh dapat. Okey? Tapi kalau sampai 5-6 itu sebaiknya dielakkan. Okey? Soalan seterusnya. Orang puang ni jangan buka luas sangat pintu. Saya bangun kebetulan orang perempuan nampak seluar dalam. Tolong nasihat. Saya pun tak mau tengok. Orang perempuan di rumah. Betul sebab tu orang perempuan kita dalam pesang. Dalam pesang dah ingat. Kalau duduk buka pintu jangan buka luar. Kalau duduk kalau rumah orang kita sebuah jauh pada orang, pagar pula lain. Rumah kapung, orang lalu sebelah nampak kita.
Nyiduk pitu, kembar gantung. Jadi memudahkan persentage orang dah boleh nampak aurat kita itu besar. Orang dulu duk pitu takut orang nampak. Ada satu manuskrip saya baca, orang Melayu tahun 1920. Dia ni tak pakai jilbab macam lening, tapi dia pakai kain batik, dia letak atas kepala, letak gini, diikat gini, dia pegang gitu. Dia pegang gitu jadi nampak mata gitu. Kain batik faham? Dia jalan pergi Kedah berlari orang dulu. Tahun 20-an. Berlari takut orang tengok. Leni kat mana ramai orang lelaki? Satu dia masuk. Dia tu wah nak masuk juga. Kita hak tua jadi segar mula. Padahal tak marah doktor kata dah ada jantung. Jadi kemah mula baru-baru. Ini gesek di janda. Ini masalah. Jaga Soalan seterusnya, kita kecing atas bendera negara yang menzalimi umat Islam. Baik. Bila dibunuh balas dengan kecing, mana besar? Besarlah bunuh, maka bolehlah. Okey? Yang tak boleh melampau batal lebih daripada yang dilakukan. Bulu kucing tangga najis, tapi kenapa najis sedangkan pada zahirnya nampak bersih? Baik. Dia kata bulu kucing kalau tercabut najis, kalau tak tercabut tak najis. Kenapa najis? Kan bulu tu bersih je. Kerana kita ni hidup bersyariat. Apa makna hidup bersyariat? Ikut perintah agama. Agama ni siapa? Allah dan Nabi. Dan Nabi kata guana, ma kuti'a min hayyin fahiya maitah. Bulu yang tercabut daripada binatang yang hidup jadi najis. Kita taatlah. Faham tak lagi? Taatlah. Macam kucing, memang dia suci, tapi apa kalau mampu jadi najis? Kerana sudah hilang hayah, hilang rohnya. Hukumnya daripada bersih menjadi kotor. Siapa khabar? Nabi khabar. Kita taat je lah benda-benda yang amrul i'tibarium, yang benda kalau tak datang nas, kita tak faham agama ini. Apakah hukum pakai kasut kulit babi? Makruh. Bila tu? Kalau tidak menjadikan kaki kita ternajis. Kalau memang kita sengaja palitkan dengan najis, haram. Lepas tu kalau kita jalan jumpa tai. Kalau kering, makruh. Kalau basah, haram. Apa? Pegang. Dia jalan jumpa tai ayam, tapi sudah keras, sudah kering. Dia pun ambil pegang. Tai ayam jarang tai ayam bulat molek gini. Kering, lekat dari tangan, tak lekat, makruh. Agama tak suka kerana benda tu kotor. Tapi kalau lembek, dia jogging patah, jogging perik hijau, kuning. Jogging dengan yang berhormat. Belepeng yang lekat. Dia tahu dah saya orang. Dia pergi cantik kau. Maka lekat tak di tangan. Haram sengaja. Nampak? Wadah pergi tak cantik je cium. Oh saya orang. Sahih. Kebodoh. Ada pula kita. Pasal apa? Ramai orang Melayu. Pijak tak tak pijak? Pijak celah kata tu kan. Kan busuk. Dia kenyek je cium. Banyak dalam TikTok orang ambil gambar candy, dia garu-garu tiok ni. Lepas tu cium. Terbala. Benda busuk lagu tu. Ramai. Pijak tai ayam munah. Pijak tai ayam dah. Dia nak tahu tai ayam biasa ke munah. Ni calik. Munah. Ada orang dia. Bangang namanya. Jangan. Kalau benda melekat, haram. Okey? Kan kulit babi kan tu. Sampah kita yang kecil jatuh atas jalan, wajib tak kita kutip balik? Pada huruf hilang tak wajib kutip. Yang wajib kutip benda yang memudaratkan. Lepas tu kita boleh buang sampah kecil di luar. Bawa kereta ada benda kecil.
Ada benda kecil cakap, ada kerengga mampu atas dashboard. Kita pun ambil kerengga, jatuh cermin boleh buang. Tapi kalau besar gini tak boleh, mudarat. Langgar di motosikal rebah kan. Jadi haram itu. Nampak? Benda kecil boleh. Dia tengah bawa kereta, nak dua-dua tubik nasi celah gigi. Boleh jatuh cermin ting gitu. Faham? Ni bahas tambung atas jalan tau. Sebukuh satu sapah, berkobang habis, busuk habis cepat pada persekitaran orang tak. Ad-dararu yusadu tak boleh dan Islam tak boleh. Jadi benda mudarat. Benda yang pada umruh dia akan hilang begitu ditiup angin, harus. Sikit lagi. Soalan seterusnya. Isteri buat kerja rumah lalu dia minta upah, wajib tak kita bagi? Bagi. Kerana kita ulama tentukan upah atas isteri atas pekerjaan yang dia tak wajib buat. Dia gini, kaedah dia asal isteri ni wajib melayan kita saja. Dia tak wajib masak, tak wajib gosok baju kita. Tapi atas uruhnya kita suami suruh, wajib dia kena taat, kena buat. Okey? Jadi lepas tu dalam bab harta sepencarian, kalau isteri itu sudah diberi upah atas pekerjaan di rumah, maka dia tak dapat lagi harta sepencarian jika harta itu dicari oleh suami. Tapi kalau harta itu dicari oleh suami dan isteri bertugas di rumah tanpa upah, maka dia berhak mendapat harta sepencarian. Menunjukkan upah itu wujud dalam kes kita menyuruh suami kita suruh bini kita basuh baju kita beri RM10 sekali basuh. Jadi kalau isteri kita tak minta, kita cukup dengan nafkah, alhamdulillah. Tapi kalau isteri kita minta, boleh bang sekali basuh baju RM10. Jadi bulan-bulan kita keluar bil. Bulan ni basuh baju 4 kali RM40. Lepas tu ada kejar kucing masuk rumah 3 ekor, sekali kejar RM1, RM3. Bang lagi lelah juga kejar kucing. Masuk rumah apa suti rumahnya kubang. Jadi kalau gitu beratlah bini kita. Jadi sebaiknya kita tak payahlah sampai ngupah lagu tu, kita beri duit lebih daripada nafkah. Nafkah sesada makan minum pakaian, beri tangan dia pula. 500 atau 1000 sebulan. Kita ambil wuduk lebih 3 kali itu makruh, tapi jika pakai air masjid hukumnya haram. Dengar baik-baik. Nabi kata makruh kita mengambil wuduk lebih dari 3 kali walaupun di sungai, walaupun di laut. Kita ambil di laut lah, di patah batu buruk, kita ambil wuduk basuh muka 4 kali, makruh. Makruh juga air laut besar tu pun. Ya, makruh. Bazir ke? Bukan membazir. Makruh itu kerana mukhalifus sunnah, menyalahi hak Nabi suka. Nabi ni kerana Nabi sallam iza tawadda'a salasan. Nabi sahabat kata kalau dia ambil wudu dia ambil 3, tak ambil 4. Maka kita ni suka kepada sunnah, buat 3. Maka siapa yang ambil di laut wudu, siapa yang ambil di sungai di air terjun lebih pada 3, makruh. Makruh bukan membazir, menyalahi hak Nabi amal, lebih pada 3. Ada pun lebih daripada 3 di masjid, haram. Ini yang ulama fatwa, kita pergi di masjid, kita buka paip ambil wudu, wajib kita letak lalu tangan. Ada orang buka cakap dulu, bola tu patut tak payah nanti. Air buka dah. Air siapa tu? Siapa bayar? Berdosa orang ni. Yang dimaaf antara basuh muka dengan basuh tangan itu ada gap. Pas basuh muka, nak basuh tangan ada gap tau. Jadi air terlebih keluar. Itu yang dimaafkan pada syarak. Takkan nak buka katuk. Ni tak. Buka mula-mula dah basuh lagi. Cakap dulu. Ada orang basuh selalu. Ada orang buka dah, kawan kita tegar pula. Cakap dulu. Keluar air 10 saat. Banyak mana air? Air itu wakaf, berdosa. Waktu kena hati-hati. Mohon doa Wan Muhammad Khair Danih bin Wan Zawawi segera lulus cemerlang daripada Temuga belajar di UPSI. Kali kedua Temuga. Semoga lulus dan dapat belajar di sana. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita kata amin tu sama dengan kita berdoa. Okey? Sebab makna amin Allah mastajib lana wala tughayyib raja'ana.
Orang mari jumpa kita, dia kata, Syekh, tolong doakan saya murah rezeki. Kita tak doa, kita kata amin, cukup dah. Nak kata lagi boleh, tapi kalau kata amin, doa dah. Sebab amin tu short form. Panjangnya, Allah mustajib lana wala tughayyib raja'ana. Ya Allah, makbulkanlah permintaan sahabatku ini tadi dan jangan sia-siakan harapannya. Comel tak? Soalan yang kedua sebelum akhir. Ustaz pakai minyak wangi apa sedap sangat? Sedap belaka. Cuma yang kita pakai selalu minyak ud. Kalau tulis Arab, Ain, Waw, Dal. Kalau tulis Rumi, U-U-D. Ud. Ud ni apa? Ud ni bahasa Arab, bahasa Melayu kayu. Kayu apa? Kayu gaharu. Faham? Gaharu pun orang panggil, kayu cendana pun orang panggil, candan pun orang panggil. Sekarang kayu ni murah. Siapa yang tak ada kerja boleh cari kayu candan dan jual. Yang paling murah dibuat sabun, boleh ekspor ke Australia, ada wakil beli di KL. Nampak? Dia grade yang paling common 16,000 sekilo. Grade A sekarang sudah tinggi 200,000 sekilo. Candan ini ada pada 4 negara, India, Kamboja, Kelantan, Mindanao. Okey, paling banyak dah. Paling tak sedap bau India. Kita pergi banyak di kedai-kedai yang bau busuk. Dadak ada India punya gaharu. Okey? Gaharu yang sedap, gaharu Kelantan dan Kamboja. Bukan makcik Kamboja, negeri Kamboja. Nampak tak? Tapi di Kelantan tak banyak dah. Satu batang lagu tu dalam 5 juta dah. Saya tengok video dia buat keluar, dia upah orang asli akad, upah buat keluar saja, ambil dari bukit buat keluar di luar, RM16,000 upah. Nilai kayu tu 5 juta, jadinya minyak lagu ni. Bukan jadi banyak ni, banyak lah dia buat. Jadi sekarang banyak dah dijual. Yang cuma kaedah nak tahu yang sedap, kita yang sedap lah. Yang ni tak sedap sangat, ni murah sangat. Yang mahal, kita buka ni, okey, nak tolong khabar. Kita cium bau tai orang. Tahu tak tai orang? Bukan tai kucing lain. Faham? Tai orang. Tai orang. Beli lah. Biasanya kalau yang tai orang tu 500 ke atas, 5,000. Dia memang bau tai orang. Kita pun ambil asli tai orang, terletak di tangan, tersapu kita punya tangan lagu ni, bau keluar bau dia. Baulah satu mall tegur. Tadi tai orang masa nak beli. Lepas tu ramai orang terpedaya. Dia pergi kat Bukit Bintang sekarang jangan banyak jual, Yaman jual, orang tarim. Buka, dia tai ini. Hak tu yang baik, 2,000 sebotol ni. Memanglah pasal dia tak kena, dia kena kulit manusia, bau keluar wangi. Di dunia ni, industri minyak wangi, dia basic dia 2 saja. Orang Eropah guna bunga, orang Arab guna kayu. Okey, Eropah bunga, banyak ditanam di Spain, banyak bunga tu ditanam di France, di Belanda, bunga untuk buat perfume. Okey. Safari dan sebagainya. Okey. Paris Hilton. Kita yang Arab ni banyak guna basicnya kayu. Okey. Jadi kalau pergi di Bukit Bintang, pergi di Mekah, pergi di Madinah, kedai-kedai ni nak kata nak yang bau busuk. Original. Gitu. Letak gini dia keluar wangi, tak tai orang lah. Sangat wangi. Sampai habis orang tegur. Harganya kalau yang original, kalau besar ni 500. Tahan lama mana? 1 tahun tak habis-habis. Pasal ambil sikit je. Ambil sikit je letak gini je. Faham? Kalau kawan kita ambil banyak, 30 ya, 30. Tahu? Soalan yang terakhir.
Bolehkah terangkan keindahan syurga berbanding dunia? Semoga dengan penerangan Ustaz, anak muda lebih bersemangat. Allahu Rabbi. Banding tu boleh, tapi jauh sangatlah kehidupan kita yang abadi. Allah jadikan kita syurga ada tempat kita, bukan dunia. Nah, sebab dunia ni untuk orang kafir sebenarnya. Sebab tu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Dunia penjara orang mukmin, tetapi syurga dah bagi orang kafir. Dan tempat kita kalau sini bukan syurga, di mana syurga kita? Di akhirat. Antara bezanya keadaan kita ini. Kita ni bila dilahirkan ke dunia, Allah akan hadapkan kita dua condition, dua keadaan, baik dan buruk. Kan? Hidup di dunia dua-dua ni ada. Kalau tidak kaya, miskin. Kalau tidak sehat, sakit. Kalau tidak gembira, menangis. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak comel, udus sepakaan. Kalau tidak, macam-macam dia ada lawang ni. Faham tak lagi? Kadang-kadang orang yang tu mendapat sebelah, kaya sampai ke mati. Kadang-kadang sakit, susah sampai ke mati. Tapi yang ghalib yang Allah bagi, dua-dua ada. Sekejap kaya, sekejap miskin, sekejap senang, sekejap susah. Baru ni menangis, sini gembira. Baru ni baik, ni belawang. Ada semua, faham? Itulah kehidupan dunia. Di akhirat, Allah separate. Allah ceraikan dua ini. Yang baik, semua dalam syurga. Yang huduh, semua dalam neraka. Maknanya kalau dalam syurga, semua kaya. Dalam neraka, semua miskin. Dalam syurga, semua sihat. Dalam neraka semua sakit. Dalam syurga semua comel. Dalam neraka semua huduh. Dalam syurga semua nikmat. Dalam neraka semua azab. Dalam syurga semua kaya. Dalam neraka semua miskin papul ke dalam. Tak ada dah dua-dua. Yang baik sebelah kanan, yang buruk semua sebelah kiri. Nampak? Kita kahwin bini kita, umur bertambah. Kita dapat anak, umur bertambah. Dalam syurga, umur tidak bertambah. Semua laki-laki pendapat yang paling kuat 30 tahun. Umur Nabi Isa alaihi salam. Nampak? Tak tambah. Umur Haji tu mati umur 90, panjang umur, syurga 30. Tok Mahathir kalau mati umur 100 lagi, dia tak masuk 100. Nyanyi ke dia 100 nak kerja awet tak boleh. Faham? Dia akan masuk Tuan Mahathir 30. Faham lagi? Sebab apa tuan awak 30? Supaya rasa seronok sungguh. Kalau tidak, tak adil. Kalau masuk umur mati tak adil. Kita seronoklah mati umur 30. Okey. Nyang kita mati umur 120. Jadi dalam surga 120. Faham? Tak seronok lah. Dapat bidadari 2 kali setubuh mampu. Faham lagi? Tak, semua tu hari gagah belaka umur 30. Kita 30, anak kita 30, cucu 30, cuik 30, cek-cek 30, pak kita 30, tok ki 30, tok nyang 30, tok nyuk 30, moyang 30, gereng-gereng mother 30, gereng continuator 30 kau. Habis 30. Faham? Dah seronok tak kalau gitu? Seronok dah, kat situ dah seronok dah. Nah, rumah Allah Rabbi. Orang paling miskin istana Mah. Tanah daripada Yaman sampai Syria perang. 4,000 kilo. Dan 70 bidadari. Bini kita wa kawa'iba atraba. Binimu ialah dara sentiasa dara dan umur sebaya semua lawa, tak ada uduh. Bini kita lawa bila baru nikah. Kita tengok tadi macam adudu muka. Lagi gayak repang kali dah muka. Nak tengok lama kan mutah tu. Nak rambut dak berapa nak tumbuh dah. Nak wa kawa'iba taraba. Anak-anak isteri-isteri orang dunia ini dasuk surga, jadilah anak-anak dara yang sebaya lawa semuanya. Kan seronok. Nak dalam Darukutni sekali jimak bini kita, lepas jimak dara semula cikgu.
Tak ada bini dua. Nah, seronok bini kita 30, bini 30. Seronok tak kalau bini kita 80? 80 payah, seronok. 80 bini. Kalau kilas air masuk ke kopek-kopek. Faham lagi? Dah. Seronok. Dah seronok dah. Faham dah? Dah seronok je tu. Dah dah. Nah, kita pun dah seronok. Main gitu. Nah, jadi 30 semua. Itu seronok. Azwajum mutahharah. Bini-binimu kat gini mutahharah. Apa mutahharah? Kata lagi Ibn Katsir dalam kitab tafsir, tidak haid, tak keluar haid, tak keluar kecing, tak berak tubik tahi, tak ketuk, tak apa benda ni, tak beludah, tidak berkahak, tidak inguh, tak ada tahi mata, tak ada tahi hidung, tak ada tahi telinga, tak ada daki. Yang ada keluar peluh, yafu miska, peluh pula mengeluarkan bau kasturi. Seronok tak? Seronok. Tengok bini kita ni. Sekali ketuk, pung. Mapuh anak kucing. Nampak tak? Nampak? Anak kucing mapuh terus. Mak kucing ICU. Nah, tu baru slow baru. Kalau debung gitu, dengan kita arwah. Nah, jadi kita bandinglah. Kehidupan yang abadi, seronok pula kita boleh ziarah. Sekali pergi beli pula, bawa pitih dengan lori. Pergi beli. Kita minat benda, minat pergi shopping. Habis dunia kat kita hang buat, boleh naik jet, boleh naik kapal terbang, boleh naik kapal layar di laut, boleh pergi mall tu mall ni, semua ada belaka. Dan kita tak ada dah kena pergi dengar surah apa, tak ada. Kena pergi joli saja pagi petang siang malam, main air terjun, mandi kolam. Nampak tak? Kerja tu saja, tak ada dah benda lain. Tok Imam dengan bidadari Tok Bilal usung, 3 trailer bidadari kali usung. Nah, tak ada bang-bang dah. Jadi hidup kita tak usah banding lah. Itulah yang menyeronokkan kita. Hadiah Allah untuk sekalian orang yang beriman. Buat sikit dapat banyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ani wa 'allamtana mimma yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.